Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Surah Hud. Sambungan kita kisah Nabi Nuh lagi, bermula dari ayat 36. Ayat 36 tafsir pimpinan Jawi, muka surat 413, juzuk yang ke-12. Itu maklumat awal. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita sambung, kita dengar apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh setelah mereka engkar, tak dengar kata apa yang dibawa, yang diajar oleh Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Balik kita kepada terjemahan dan penjelasan, bermula ayat 36, di mana dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang bagaimana sebab-sebab penolakan kaum Nabi Nuh. Dia kata Nuh ni manusia biasa, pengikut dia pula orang-orang kampung je, dia pun tidak ada kedudukan. Kesimpulannya dia pembohong. Itu tuduhan jahat yang telah dibuat oleh pengikut Nabi Nuh, kaum dia. Kemudian Allah jelaskan kepada kita jawapan terhadap tuduhan-tuduhan jahat yang tersebut. Jadi sudah dijawab satu-satu hujah-hujah ataupun syubhat yang ditimbulkan oleh kaum Nabi Nuh. Selesailah kita. Nuh macam-macam dah Nuh buat. Aku nasihat kamu, aku ni, aku tak minta upah, tak minta gaji, dan kita kata berlembut sangat dah Nabi Nuh ni. Tapi apa boleh buat? Semua perkara dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Nuh setelah dia berdakwah 900 tahun. Maka mari cerita ni.
Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh. Biarlah. Orang kapal kata jumpa bagai adalah bawa kena barang, bawa kena benda. Nuh, bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Subhanallah. Jadi ada dah sekat ni ya. Hak mana ada beriman ni, ini je yang ikutmu. Hak lain-lain tu kafir. Sedih juga. Ratus tahun berdakwah, ramai ni ada. La haula wala quwata illa billah. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Oleh itu, maka janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Mu tak sedih nu? Tak sedih. Itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla bahawa setakat tu je. Orang yang berimannya ramai tu ya ada. Hal lain tu kafir. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita akan baca nanti. Tuhan kata wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak berimannya kecuali sedikit je. Berapa bilangan? Dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, Quran Tuhan tak sebut. Tuhan kata illa qalil. Yang berimannya sedikit je. Adalah sebahagian ulama tafsir menyebut angka. Kita kata wallahu alam, boleh jadi daripada ahli kitab. Dia kata bilangan mereka iaitulah seramai 80 orang berpasangan, 40 laki-laki, 40 wanita. Jadi keluarga Nabi Nuh sendiri, isteri dia yang Islam, anak dia 3 orang, nama Sam, Ham, Yafis. 3 orang ni dengan pasangan dia 6 orang. Isteri Nabi Nuh 7, maknanya 7 orang. Hak pengikut dia lagi 72 orang. Campur dengan Nabi Nuh 80. Allahu Akbar. 900 tahun, hampir 1000 tahun dakwah, sekitar tu ya ada. Allah Ta'ala pun tak sebut wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kita pun dari korek-korek cari pun tak jumpa juga maklumat, tapi adalah sebagai ulama tafsir kata itu je bilangan. Wallahu alam. Yang pentingnya tak ramai. Maka Nuh hak beriman dengan munya ni je bilangan. Tak usah kecewa lah, tak usah sedih. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kita kata qada dan qadar. Nak lari tak boleh. Habis macam nak buat? Nabi Nuh pun doalah, Rabbila tazar alal ardi minal kafirin dayara. Ya Allah, kalau begitu tak usah tinggal hak kafir atas dunia ni, yang mati habis. Kita dah bincang hari itu dalam beberapa siri yang lepas. Bila Nabi berdoa setelah dia tahu umat dia tak akan beriman lagi. Nabi Musa berdoa hancur binasa Fir'aun. Setelah dia dapat wahyu, Fir'aun tak akan beriman. Oleh kerana kita tak tahu siapa dia beriman, siapa dia istiqamah, siapa, maka tidak ada hak untuk kita doakan kebinasaan kepada mana-mana makhluk Allah atas dunia ini. Jangan. Kalau dia zalim, kita kata laknatullahi ala zalimin. Allah Ta'ala laknat, Allah Ta'ala binasakan kaum yang zalim. Siapa dia? Hak zalim itulah. Silap-silap kita sendiri pula zalim, bahaya atas kepala sendiri kata orang. Setelah Nabi Nuh berdoa, maka Allah Ta'ala perintah Nabi Nuh. Tengok perintah. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nuh,
dan buatlah bahtera kapal dengan pengawasan serta kawalan kami. Buat mana Allah Ta'ala bagi panduan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sebab apa? Sebab orang tak ajak tengok benda ni. Kapal ni belum ada lagi. Nabi Nuh pula bukan duduk tepi laut kan. Jadi dengan panduan kami tentang cara nak buat. Dan janganlah engkau merayu kepada aku untuk menolong kaum yang zalim itu. Allah Ta'ala kata, Nuh, hak mana akan dijatuhkan hukuman kafir tenggelam dalam laut, mu tak usah rayu, mati habis buat tu. Mudah orang sangat suruh mati kan? Bolehlah. Kerana sungguhnya mereka akan ditenggelamkan, yakni dibinasakan dengan taufan. Buat kapal dulu. Buat kapal dulu. Kemudian mari binasa dengan taufan. Ada macam-macam riwayat. Saya sebut riwayat ni, ada kata 2 tahun Nabi Nuh buat kapal. Ada kata setahun, ada kata banyak lagi. Lama Nabi Nuh nak boleh siap dia punya bahtera tu. Besar, 300 hasta katanya panjang. Kapal ni nak muat segala spesies, segala benda ni. Binatang dua sepasal. Orang apa dua juga. Maka besarlah dia punya kapal itu. Kapal tu besar. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Setelah puas Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya supaya beriman dan mereka masih juga berdegil, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya ia membuat bahtera untuk menyelamatkan diri bersama-sama dengan umatnya yang beriman, kerana kaum kafir itu akan dibinasakan dengan air bah, taufan. Nuh buatlah kan, buatlah dia. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu, dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahtera, mereka mengejek-ngejek. Nuh, baru ni kata jadi Nabi, jadi tukar kayu pula dah. Allahu Akbar. Jadi Najjar. Baru ni kata Nabi, jadi tukang pula dah, menukang. Dia panggil Najjar, tukar kayu pula mudih. Perli dah lah, perli. Nuh jawab balik. Dia kata, sebab apa mereka perli? Tanda sikit. Kata Al-Qurtubi, fi sukhriyatin. Mereka ni duk perli kenapa Nabi Nuh ni, sebab apa? Sebab Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Hai pelik ni. Orang kapal tepi sungai, tepi laut, mau buat atas bukit ni, apa cerita Nuh jadi tukar kayu pun tak erti juga. Zaman kita sekarang ni tak apalah, buat mana ada keren angkat ni, dia duduk tepi air. Pelik Nabi Nuh. Dia pakai pelimai. Nuh, mana ada kapal jalan atas darat? Nabi Nuh duduk tak hirau kau kira. Nabi Nuh tak hirau. Sebab apa? Dia tahu dah, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada bahawa mereka ini akan dibinasakan, mereka akan dibinasakan. Allahu Akbar. Bila sudah digazet binasa, nak kata apa lagi? Yang kedua, sebab apa dia pelik? Yang kedua, dia kata sebab lamma ra'au yabni safina lam yushahidu qablaha. Puak-puak dia ni tak aja tengok bahtera ni, tak pernah tengok. Mana orang kapal dia ni bukan kawasan dia naik kapal. Dia kata, Nuh, matas nak mau buat apa tu Nuh? Qala abni baitan yamshi 'alal ma'. Aku nak buat satu rumah boleh jalan atas air. Fa'ajibu min qawlihi wa sakhiru minhu. Pelik Nuh. Kena pergi hospital jiwa dah ni. Mana kalau zaman kita dia panggil dia panggil ni, tak cukup salah makan ubat ni. Dah. Allahu Akbar. Jadi bila masa dia ada kata 2 tahun.
Ada riwayat kata 30 tahun. Macam-macam lama Nabi Nuh buat ni. Panjang dia 300 hasta. Lebar dia 50. Wallahu alam, itu semua cerita tidak ada daripada riwayat-riwayat yang jelas, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada ceritalah. Baiklah, kita pergi kepada ayat. Jawab balas Nabi Nuh. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh menjawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu. Tak lama, jangan bimbang lah, kan? Mu kata aku bodoh deh. Tunggulah, mu bodoh. Pas ni mati habis buatmu. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia. Tunggu, siapa dia? Dan yang akan ditimpa pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat. Mungkin main perli-perli ni. Jadi kata di para ulama, Allah sebut di sini fasaufa ta'lamun. Dhamir itu kepada mukhatabin. Mu akan tahu. Dia tak kata fasaufa na'lam, bahawa mu kena tahu sebenarnya sebab apa aku buat bahtera ni. Patut mari tanyalah, kenapa Nuh ni pelik ni, mari duk perli-perli. Maka itulah Allah, Nabi Nuh AS mengambil tindakan itu setelah dia mendapat tahu bahawa qada dan qadar telah tetap. Puak-puak ada lagi ni tak akan beriman. Yang berimannya mengikut riwayat yang ada sekitar 80 orang. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada episod. Habis dah lah, selesai dah. Bahtera pun siap. Tak kira lah 2 tahun ke 30 tahun ke berapa tahun, wallahu a'lam. Yang pentingnya kapal siap. Allah Ta'ala tak sebut tempoh, dia sebut cerita. إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Allahu Akbar. Sedih Nabi Nuh. Nabi Nuh terus bekerja. Sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka, cukup masa, bahtera siap, Allah perintah, Nuh, naik kapal cepat. Dan air memancuk-mancuk dari muka bumi, air keluar macam-macam lah. Ada kata tanur tu keluar daripada dapur hok buat roti, tempat buat roti, gok roti, mana lubang tu jadi air keluar, Masya Allah. Ada kata keluar daripada bumi secara umumnya. Yang pentingnya air yang mendatangkan kedatangan tufan besar lah itu. Kami berfirman kepada Nuh, bawalah dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap jenis. Setiap jenis manusia, hayawan, biar ada pasangan, ada gu belaka. Ada gu, kan? Biar ada. Kalau tidak, pupuslah spesies makhluk ni, ambil. Jantan dan betina. Dan bawalah ahlimu, keluargamu, bawa, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atasnya, wal'iyazu billah, disebabkan kekufuran. Jadi Allah Ta'ala perintah, Nuh, bawa belakang keluarga kamu masuk atas perahu.
naiklah. Allahu Akbar. Tuhan kata, dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit sahaja. Semua yang beriman sudah naik. Berapa kita buat anggaran tadi? 80. Allahu Akbar. Nabi Nuh pun naik dalam kapal. Air pun naik dah. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh alaihissalam kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah ke bahtera itu sambil berkata bismillah, dengan nama Allah. Jadi naik, ini adab. Nabi Nuh naik, dia ajar adab kepada kaum dia supaya kata apa? Kata bismillah. Kita juga bila naik apa saja pun, naik kenderaan ke apa, bismillah. Kamu dia baca doa naik kenderaan lah. Yang pentingnya Nabi Nuh ajar baca bismillah. Bila sudah naik, majreha wa mursaha, dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya, semua itu dengan kuasa Allah Ta'ala. Dia berjalan pun dengan kuasa Allah, dia berhenti dengan kuasa Allah Ta'ala. Kita hanya naik atasnya. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Itu kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh bagi siapa hidayah kepada siapa dia nak, dan siapa yang kenalah dia apa boleh buat, kan. Ayat yang ke-42. Tengok suasana, view, bagaimana gambaran kapal dan juga air pada ketika itu. Bukan macam air kita 2014 naik sini tenang, senyap ya naik. Cuma tinggi. Nabi Nuh ni air dia macam laut. Tengok. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Allah. Mereka semua naik atas kapal, naik dalam. Masya Allah, tabarakallah. Dan bahtera itu pun bergerak laju, membawa mereka dalam ombak yang besar seperti gunung kanan. Ini bukan sungai biasa ni, bukan banjir biasa ni, banjir berombak, bergonyol. Mauj kal jibal, ombak macam bukit. Biasa kalau air sungai ni kita berombak. Kalau tepi bukit laju gitu, dak hak ni berombak. Masya Allah, tabarakallah. Nak ceritanya nak mati habis ni. Pada ketika itu, ini episod sedih. Allahu Akbar. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya. Salah seorang daripada anak dia kafir. Setengah riwayat menamakannya Kan'an. Tulis nama dia. Jangan buh nama ni lah. Nama dia Kan'an. Nabi Nuh panggil, anak, ya bunai, hei anakku, yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Mana anak dia duduk? Tak naik tak kapal, duduk sengih itu. Ya bunai yarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anak, naik, mari naik bersama kami, dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir. Naik, tak ira juga. Macam-macam lah riwayat orang ni, kan. Dia kata anak tu bukan anak dia.
Dia kata bukan anak Nuh tu. Pada tu Tuhan kata apa ni, nanti dah. Lepas ni Nabi Nuh doa. Anak dia ni tak hirau. Panggil, jawab balik. Tengok anak dia jawab. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Anak jawab, bukan kata tunggu lah. Qala, aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada tenggelam air. Tak naik juga, dan kapir mari kan. Tak apa kita naik bukit tinggi tu. Lepas Nuh kata apa? La asimal yaum. Nabi Nuh kata hari ini tak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah. Tak naik atas kapal ni, habis. Allahu Akbar. Tengah duduk bercakap gitu, wahala bainahumal mauj, dan dengan serta-merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Habis dah lah. Tengah duk buat nak pergi naik bukit, ombak mari zam, gulu habis. Pergi dalam budak tu. Fakana minal mughraqin. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan. Habis. Mati dalam anak dia. Sedih ayah. Habis selesai semua mati, beberapa hari adalah baca dalam Israiliyat juga ada belaka. Dalam kitab kita dalam tafsir yang Mu'tabari tak sebut berapa hari duduk atas bahtera. Selesai semua mati, tamat dalam episod azab, maka Allah Ta'ala perintahkan, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Allahu Akbar. Dan setelah binasa kaum kafir itu, Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu. Bawalah keluar air, mata airnya, air yang ada ni pun serak. Dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Langit, stop hujan. Tak ada, kumpai aku dah lah. Engkau kuasa Allah Ta'ala, dia panggil kumpai aku, dia kata jadi lalu. Tak payah dia bercakap belak-belak kan. Dan ketika itu surutlah air. Allahu Akbar, betislah dulu surutlah air. Surutlah air serta terlaksanalah perintah itu, maknanya mati habis dah puak kafir. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi. Kita dah bincang panjang dalam surah Nuh dulu. Judi ini nama bukit gunung, menurut sebagian ahli tafsir lah gunung Ararat, yang terletak di antara Iraq dengan negeri Turki. Di antara Iraq dengan Turki. Duduk situ dia. Duduk di sana. Iraq dengan Turki. Kata di para ulama, tanda tuan-tuan, ini orang panggil fakta. Kan tip, dia kata apa? Akramallahu salasata jibal bi salasati nafar. Allah Ta'ala muliakan tiga bukit kepada 3 orang Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Judi, bukit Jud, Nabi Nuh berlabuh situ. Tur Saina di Mesir, Nabi Musa bermunajat. Hira, Gua Hira, Jabal Nur di Mekah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus,
bertapa beribadat di situ sehinggalah menerima wahyu. Subhanallah. Jadi 3 bukit menjadi lambang kepada 3 nabi. Nabi Nuh, Judi, ingat, Musa, Bukit Torsena, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hira. Jadi alhamdulillah dua bukit ni saya naik waktu tak sakit lutut dulu. Hira di Mekah naik awal lagi lah tu. Torsena di Mesir alhamdulillah naik tahun 93 bersama dengan Ustaz Abdul Latif masa tu. Judi tak jumpa lagi, tak ada, tak tahulah. Ada masa kita pergi, tak ada masa pun tak payahlah. Muka tak ada gapo. Hari ni orang sibuk mari kayu bahtera Nabi Nuh, kono-kononya tu jual beratus-ratus dekat pameran. Macam-macam lah cerita nak kiamat ni. Duk cari benda-benda hak pelik-pelik gitu kan. Baiklah para jemaah sekalian, dalam beberapa ayat yang kita baca ni Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita yang pertama, wa qala irkabu fiha bismillah, isyarat kepada manusia, tandanya apa-apa yang kita nak buat, nak mula pekerjaan, hendaklah kita kena sebut bismillah, bismillah, untuk mengambil berkat. Nak makan, nak minum, nak apa saja, bismillah. Benda-benda baiklah. Ada orang gurau, ustaz nak isap rokok bismillah juga, kata tak. Oh tu kena kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab dia nak jadi syaitan isap rokok tu. Yang kedua, wajib dalam apa keadaan sekalipun kita mesti ikatkan hati kita ini dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh kata kita kuatlah. Nuh kata wa qala irkabu bismillahi majriha wa mursaha. Allah Taala yang buat berjalan kapal kita ni, dia yang berhentikan. Kitanya naik je tak ada apa. Dalam kapal tak ada enjin, tak ada apa kan. Semua tu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nabi Nuh seru anak dia, wala takum ma'al kafirin, naik, jangan jadi macam orang kafir. Nabi Nuh tak kata wala takum ma'al mughraqin, mu jangan terkelas sekali orang tidak. Nabi Nuh kata nak suruh anak dia dengar, mu kalau tak naik mu kafir. Kalau dekat terkelas, kalau dia Islam, hidup balik esok di akhirat syurga. Ni lah tak naik, bermakna kamu sekali dengan orang kafir, tak ada lah harapan nak hidup balik dalam syurga esok, tak mungkin lagi. Ini ayat ni kita penting. Mana kita kena letak apa-apa urusan, biarlah menjaga agama itu lebih kuat daripada jaga nyawa. Sebab apa? Nyawa kalau mati beragama, syurga esok. Duduk atas dunia pun berapa tahun lagi mati juga. Tapi kalau rusak agama, apa faedah? Nyawa tak rusak, itu dia masalah yang berat. Jadi alhamdulillah Allah Taala ajar kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh ajar kepada kaum dia supaya kata bismillah. Tengok dalam ayat ini Nabi Nuh cara direct sebut bismillah dengan nama Allah. Jadi kata di para ulama tadabbur, kullu maqan, setiap tempat yang kita mengharapkan sesuatu pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka kita sebut nama Allah, bismillah kan. Semacam ni, fasabbih bismi rabbikal azim, kita kena kata subhanallah. Kalau kita mengharapkan. Tapi kalau kita nak suruh Allah Ta'ala permudahkan segala urusan, al-mas'ud ila alamiz zat, maka kita sebut sebagai sifat dia fasjudlah. Tuhan katakan, Allahumma bika amsayna wa bika, denganmu, dengan kuasamu ya Allah, permudahkan segala urusan kita pagi ni, petang kami. Itu dipanggil itu ilmu tadabbur. Baiklah, Allahu Akbar. Hayat kata Nabi Nuh cakap anak dia, tiba-tiba mari rombak, menunjukkan bahawa cepat lajunya air banjir itu bukan slow-slow naik tu, orang panggil mendadak naik. Kelantan kata sengak-sengak naik tu cepat, tak ada nak cakap lagi tu, ombak mari dah. Tak ada dah. Kita ni kadang-kadang sempat lagi, cuma kita tak dapat maklumat kan.
Macam banjir kita dulu, orang di Gua Musa 3 hari dah tenggelam. Kita sini tak ada maklumat, patut dah Pak. Sekurang-kurangnya sempatlah sipai barang-barang berharga tu buat lari. Ini pakai kumpayakum gitu, kereta betul nak akak kan. Baiklah. Kita tamatkan kisah Nabi Nuh yang penuh dengan sedih ni. Ayat 45. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Allah. Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Jadi Nabi Nuh ni panjang hikayat. Katanya Nabi Nuh berdoa ni sebelum dapat maklumat bahawa anak dia tu termasuk di kalangan orang yang telah digazetkan. Mana Allah Ta'ala dah tetapkan anak dia tu tidak beriman. Anak dia tidak beriman. Ataupun Nabi Nuh berdoa sebelum dilarang. Sebelum dilarang. Boleh berdoa kepada orang kafir. Bila dilarang, Nabi Nuh pun minta maaf, minta istighfar. Kan? Tuhan kata, Tuhan jawab. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufuran. Maksud dianya bukan daripada keluargamu yang beriman, yang Allah Ta'ala sebut wa'dakal haq, janji nak selamat tadi, tak termasuk anak dia yang kafir ini, sebab dia tidak beriman. Ada juga ni kita sebut ni supaya ada maklumat. Kata Ibnu Katsir, ramai imam-imam tafsir mengatakan salah. Ada orang kata dia bukan anak Nabi Nuh tu, anak zina dia. Nauzubillah. Anak zina. Ibnu Abbas kata apa? Ma zanatim ra'atu nabiyyin qatu. Ibnu Abbas kata tidak, isteri Nabi jahat setara mana pun dia tak berzina. Walaupun isteri Nabi Nuh, Nabi Lut tak beriman, tapi dia tidak berzina. Anak dia tak anak dia. Jangan duk tuduh kongsi-kongsi, kan? Jadi katanya salahlah pandangan itu. Ibnu Abbas kata dan juga lain ulama salah kata ma zanatim ra'atu nabiyyin qatu. Maknanya bukan anakmu yang kami janjikan untuk selamat, tidak termasuk dia ni. Tidak termasuk ni. Baiklah, kalau kita jumpa dalam kitab-kitab mana cerita Israiliyat kata anak zina, tepikan. Ulama-ulama salaf sudah sepakat bahawa tidak ada berlaku kejahatan begitu kepada isteri Nabi. Kafir ada, tapi zina, perbuatan fahisyah tidak ada. Jadi ayat Quran ini jelas bahawa bukan anakmu yang nak diselamatkan. Sebab apa? Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh. Dia pergi ikut buat kafir itu buat apa? Dia pergi ikut buat kafir itu kenapa? Patut dia ikut Nabi, pergi ikut orang kafir, orang jahat. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan mengertinya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Jadi kata di Ibnu Ashur, Nabi Nuh belum ada lagi arahan tak boleh minta ampun kepada orang kafir. Jadi maka dia tak ada ilmu. Tuhan kata mu jangan duk minta benda-benda ni. Jadi bila Tuhan larang, Nabi Nuh pun akurlah bahawa anak dia tu sudah digazet
ahli neraka wal iyazu billah. Maka Nabi Nuh minta ampun. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Maaflah ya Rabbi. Nak kata bahawa saya tak ada maklumat, tak boleh berdoa kepada orang kafir, kan? Anak aku pula, gitulah sudah jadi. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nascaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Tengok para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita apa dia? Bahawa nasak keturunan itu tak kuat. Walaupun dia keturunan Nabi, tapi kalau amalan dia tidak soleh, sama juga zaman kita ini. Orang mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau amalan dia tak ikut Nabi, duk bawa benda-benda bid'ah, benda karu, maka tidak ada jaminan untuk mereka selamat. Jadi dalam ayat ini maknanya kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu kaum kerabat dia yang beriman saja. Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun pak saudara tak masuk, sebab dia tidak beriman, kan? Jadi iman dan amal soleh itulah yang menjadi penghubung di antara siapa? Di antara keluarga di akhirat esok. Orang beriman, wattaba'atum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim. Tuhan kata aku tak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Tengok dalam tafsir kita kepada ayat ini. Baiklah. Allahu Akbar. Selesai Nabi Nuh, maka Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Nuh pun berhenti, turun. Qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu, selesai dah kapal break atas Jabal Jud dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan umat-umat yang bersamamu, dan dalam pada itu ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan berikan kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya. Allahu Akbar. yakni orang-orang yang beriman yang turut dalam bahtera bersama-sama Nuh itu, kemudian berkembang zuriat keturunan mereka, lalu menjadi beberapa umat yang berlainan bahasa dan bangsanya, dan banyak pula di antaranya yang kufur engkar. Bersih dah ni, mari pula kafir. Akhirnya golongan yang engkar itu akan dikenakan azab disebabkan keingkaran. Jadi macam-macam lah orang bagi dari sudut geografi. Dia bagi dari sudut geografi. Dia kata apa? Anak Ham, anak Sam, anak Nuh. Hak ni jadi Afrika, hak ni jadi Arab. Panjanglah cerita. Biarlah hak mai ikut mana pun, sudah jadi dah dia tu. Dan kita dah bicara dalam surah Nuh dulu. Baiklah para jemaah sekalian, Allah kita tamatkan perbincangan kita ini. Tamatlah kisah Nabi Nuh. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu sabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan akhirat
adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Tuhan bagi tahu pada Nabi, cerita Nabi Nuh ni nak suruhmu sabar, kamu tenang, kamu jangan duduk susah hati. Jadi Nabi Nuh pun sesalah dia buat naik atas kapal dia tu berapa bilangnya orang, dan juga qul nahmil fiha min kullin zawjain, setiap spesies hayawan ke apa dua belaka naik. Tak usah ceritalah berapa ekor hayawan, berapa jenis tu, panjang cerita pula kan. Baiklah para jemaah sekalian, satu je nak ambil adalah ayat ini ketika Nabi Nuh berdoa. Ini dipanggil fiqhud doa. Waktu Allah Ta'ala tegur dia, tengok ayat 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bi'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Dia tak minta ampun, dia tak kata ya Allah ampunkanlah aku. Nabi Nuh menggunakan uslub khabar, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku, maka kalau mu tak ampun dosa aku kak, rugilah aku. Sama juga dengan Nabi Yunus, inni kuntu min la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau Allah, aku ni orang zalim. Dia tak minta ampun pun. Tanda tuan-tuan. Maka di sini para ulama kata doa itu ada dua jenis. Ada doa kita minta, ya Allah ampunkan, ya Allah ampunkan, ya Allah. Itu dia panggil minta. Ada kalanya kita minta bisiratil khabar, dengan cerita. Macam Nabi ni kata, kalau engkau tak ampun, binasalah aku. Dia tak kata ya Allah ampunkan kan. Kita pun boleh juga. Kita kata ya Allah ampunkanlah dosa-dosa aku yang gapo-gapo kita buat dululah. Ataupun kita guna uslub khabar, ya Allah ya Tuhanku, hamba-Mu ni lemah, hamba-Mu ni banyak dosa, hamba-Mu ni gini-gini, kalau engkau tak bagi rahmat, engkau tak ampunkan dia, binasalah dia, rugilah dia. Itu dia panggil uslub khabar. Jadi dua-dua tu alhamdulillah menunjukkan ada gaya bahasa penggunaan di dalam doa. Jadi alhamdulillah. Sebab itu kata di para ulama, doa ni ada dua kategori. Satu dipanggil doa minta, satu lagi doa al-ibadah. Ibadah ni kita tak minta, kita beritahu je, kita cerita, kita puji Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ini dia panggil talab dan khabar. Talab tu minta, khabar cerita. Dua-dua tu uslub diterima. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Wa ila 'adin akhahum huda, cerita Nabi Hud dengan kaum Ad, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.